Untuk melahirkan insan yang sepadu seimbang segenap aspek sesuai dengan FPN, Falsafah Pendidikan Negara, kita perlu menjaga kualiti pengajaran dan juga pembelajaran yang nampaknya begitu mencabar mutakhir ini dengan adanya pandemik COVID-19. Tapi tak menghalang untuk memastikan ilmu terus mengalir sekalipun tidak berada bersama dalam bilik kuliah atau bilik darjah. Kita bersama dengan Dato' Muhammad Ali Hassan, Pengerusi Majlis Pemufakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN di talian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Tuan Datuk. Dah tahun yang kedua kita melihat Datuk pun sentiasa memantau perkembangan. Jadi kita hari ini nak berbincang untuk penambahbaikan sebab dah ada pengalaman lebih setahun. Macam mana Datuk melihat ada keupayaan sebenarnya daripada pihak guru sekolah bersama dengan sokongan PIBG untuk bersama-sama memastikan ia berada di landasan yang tepat. Sekarang ini Datuk lihat macam mana? Ada prestasi dapat kita banggakan dengan apa yang dilalui selama ini? Silakan. Saya rasa kita patut bersyukur. Syukur amat sekali bahawa dari pihak atasan hingga ke bawah, mereka nampaknya menerima hakikat bahawa tidak ada pilihan. Maksudnya waktu sekarang ni, waktu krisis kesihatan, kita perlu menggunakan ataupun memanfaatkan pendidikan secara PDPR. Dan apa yang perlu yang kita lihat ataupun amalkan ialah semangat dalam bahasa budaya Jepun ialah semangat Kaizen. Iaitu penerusan kita menambah baikkan. Itu dalam hal PDPR saya kira. Semua pihak perlu jangan rasa selesa. Kita perlu memikirkan apa cara dan kita boleh menambah baikkan dan dipastikan bahawa kualiti pendidikan kita berterusan dan maintain ataupun dapat dikekalkan atau ditambah baik berterusan. Ini semangat Kaizen yang Jepun amalkan atau dalam bahasa agama kita semangat Al-Falah. Semangat mahu kemenangan. Yang ini kita lihat sekarang ini. Bagaimana yang kita jangan rasa selesa. Bagi saya lah sebagai contoh misalnya, apakah yang tadi kita dengar bahawa ada ibu bapa merasakan laporan tahunan anak-anak itu membanggakan, ada yang penambahbaikan. Tapi saya rasa kita perlu membuat satu survei keseluruhan. Bagaimana misalnya soal capaian, utamanya capaian internet di pendalaman dan luar bandar atau telah ditambah baik dengan yang kita betul rasa selesa. Sebab kita hendakkan bahawa semua warga negara kita mempunyai pendidikan, akses pendidikan berkualiti untuk semua, pada semua pihak dan pada setiap ketika. Jadi dalam hal PDPR saya rasa pencapaian internet perlu diperbaiki lagi. Perlu barangkali bagaimana megapiksel tinggi boleh ditingkatkan, storage yang besar, pantas, cepat, kabel 5G misalnya keseluruhannya. Itu capaian internet. Kedua ialah soal gadget ataupun peranti untuk anak-anak kita dan juga guru dan juga ibu bapa barangkali berkongsi dengan anak-anak. Perlu dipastikan setiap anak ataupun murid-murid mempunyai gadget atau peranti yang diperlukan. Bukan barangkali yang kita nakkan yang mewah-mewah, tetapi setidak-tidaknya yang basic perlu diadakan. Misalnya hari ini dilaporkan bahawa ada yang berkongsi handphone, ada yang berkongsi komputer riba dan selainnya. Ini perlu dikatakan dipastikan bahawa mencukupinya. Dan untuk ini saya pernah mencadangkan bahawa satu pusat serenti atau pusat serbaguna untuk PDPR diwujudkan. Yang paling baik bagi saya ialah di pejabat pegawai daerah atau pejabat pendidikan daerah untuk memusatkan, untuk memantau, untuk menilai, untuk mengemaskini apa permasalahan dan juga penambah baik boleh dilakukan di daerah-daerah tersebut. Kita beri empowerment kepada pejabat daerah untuk melakukan ini.
Baik, tadi kita berbincang soal peningkatan yang mana kurang dapat diperbaiki dari segi kelajuan internet. Kemudian juga kita nak tinjau dari segi mungkin ada pelajar yang ketinggalan yang lemah dapat diperbaiki selain sokongan peranti yang dapat menampung keperluan lah. Kadang ada 5-6 subjek pecah-pecahannya lagi. Jadi peranti itu tak muat dari segi storage dan sebagainya. Kemudian bagaimana pula melihat dari segi untuk memastikan tahap kompetensi guru juga berada pada tahap yang diperlukan untuk yalah kita nak menyantuni pelajar ni pelbagai potensi ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin perlahan. Di mana babak itu dapat ditangani Datuk rasa mungkin ditambah pula dengan lokalitinya, mungkin di bandar mungkin lain dia punya pendedahan di kawasan pedalaman, di kawasan desa kampung juga perlu juga mendapat akses yang secukupnya kepada pendidikan yang berkualiti itu. Silakan. Ya, guru mainkan peranan yang penting. Apa pun, barangkali kalau secara bersemuka memang hendakkan guru untuk mendidik. Kalau secara barangkali PDPR pun perlu guru untuk membimbing. Apa cara pun perlu guru. Guru mesti memainkan peranan. Tetapi dalam hal ini, bagi saya lah, kita jangan menganggap bahawa semua guru dah bersedia dengan PDPR ni. Saya tabik pada guru kita di Malaysia ini dan dengan izin saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru yang baru kita merayakannya. Beban, semangat, roh guru ini amat baik sekali saya kira. Tak pernah rasa apa orang kata keluh kesah, tetapi terus berkekalkan semangat guru. Ini yang kita nak kekalkan. Once a teacher, dengan izin, always a teacher. Jadi dalam hal ini saya mengharapkan guru sentiasa memikirkan juga bagaimana nak menambah baikkan pengajaran secara PDPR. Kalau misalnya di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan-kawasan luar bandar yang tidak ada capaian, bagaimana kita ni? Ada cadangan dan elok dilaksanakan. Misalnya guru membuat inisiatif inovasi tersendiri, membuat misalnya lembaran kerja untuk diedarkan kepada pelajar-pelajar di sekitar sekolah mereka atau tempat mereka. Saya nak mencadangkan, kalau sekarang kita menggunakan Grab untuk mengedarkan makanan dan keperluan apa yang diperlukan oleh sekeluarga, saya rasa Grab ini juga boleh diberi peluang untuk menghantar lembaran kerja untuk di kawasan-kawasan pedalaman. Ini inovasi yang perlu kita gunakan. Mungkin ini yang saya barangkali mungkin dibasekan di PPD, tempat rujukan setempat bagi PDPR. Ini satu cara. Itu satu. Kedua, saya rasa guru-guru ni perlu diberi latihan berterusan. Bagaimana dapat ditambah baik secara pengajaran PDPR. Mungkin melihat apa yang berjaya atau secara benchmarking dengan negara-negara yang telah ke depan menjalan PDPR. Saya rasa tak bersalahan. Misalnya kita ambil contoh Singapura sebagai jiran tetangga kita yang saya percaya advance menjalankan PDPR di rumah. Ini boleh kita ikuti dan saya rasa boleh sama ada in-service training pada guru-guru melalui online dengan rakan mereka di Singapura untuk meningkatkan pengajaran mereka di rumah. Ini perlu diberi tingkat dan saya juga mencadangkan kita berilah inisiatif tersendiri pada guru-guru yang barangkali ini dibebankan dengan PDPR ni. Kalau dahulu misalnya ada insentif kuas, pengajaran bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya, saya rasa perlu timbangkan insentif tersendiri. Sebagai contoh, memilih modul atau modular ataupun guru yang mengajar ataupun menghasilkan program ataupun program terbaik dalam PDPR. Itu dia. Sebab pada sama kita juga nanti mahukan proses R&D dalam kalangan pelajar juga dapat diperkembangkan. Sebab bila mungkin
kerana keterbatasan dalam PDPR ni, tak dapat buat eksperimen bersemuka dan sebagainya. Baik, jadi macam mana harapan juga kepada ibu bapa supaya jangan putus asa dan bersama harapan kepada komuniti supaya membantu. Kalau kita mengharapkan kepada sekolah dan PIBG saja mungkin tidak mampu untuk menampung semuanya. Ada ratusan mungkin ribuan pelajar atau murid di sekolah. Jadi macam mana masyarakat, NGO ataupun apa saja datang bersama membantu membekalkan keperluan mereka, sebab kita bukan hanya melihat dari aspek teknologi saja, tapi aspek motivasi, aspek nutrisi. Ya. Sebab kadang-kadang bila tak ke sekolah ni mungkin penjagaan mereka mungkin kadang-kadang tak terjaga sempurna. Jadi saya mahukan yang holistik yang dapat membantu pelajar berkembang dengan cemerlang pada usia sebegini. Silakan Datuk. Ya, kita memang hendakkan dalam kita menyambut Hari Guru ni, kita hendakkan berguru demi ilmu, bina generasi baru dan pendidikan holistik yang nak kita tekankan. Mau tidak mau, saya kira guru sekarang dalam PDPR menekankan banyak hal-hal yang kurikulum ataupun dari segi course content. Dan saya harap dalam khusus konten yang guru disampaikan, kita ambil iktibar tentang beban berat. Jangan terlalu berbankan kepada anak-anak khususnya dalam PDPR ini. Kita mesti pastikan yang paling penting untuk misalnya sebagai contoh 3M, 4M itu ditekankan. Itu satu. Jadi untuk komplement, untuk melengkapi pembangunan secara holistik anak-anak kita, murid-murid kita, bakal warga negara kita, kita hendakkan dalam falsafah pendidikan negara kita, pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosialisasi yang seimbang. Saya mencadangkan atau mengingatkan diri saya jugalah dan semua ibu bapa dan penjaga. Dalam konteks saya ada hikmahnya COVID ini, bahawa ibu bapa berperanan untuk melengkapkan, memberi suntikan-suntikan rohani, jasmani dan yang lain-lain untuk melengkapkan pendidikan mungkin kurikulum yang ditekankan dalam PDPR. Sebagai contoh, kalau kita memberi suntikan vaksin untuk kesihatan, saya rasa untuk pembangunan nak memastikan tidak adanya kemurungan, tidak adanya misalnya mental stress, tidak adanya ketegasan, hendakkan pembangunan kesihatan jasmaninya. Ibu bapa bantu, membimbing penjaga di rumah untuk menggalakkan riadah bersama keluarga, solat bersama keluarga, makan bersama keluarga dengan anak-anak. Mungkin di masa kita makan bersama keluarga, kita tanya tentang permasalahan PDPR untuk kita bantukan. Kita berikan, pastikan misalnya persekitaran pendidikan itu selesa. Kalau misalnya di tempat kerja ada workstation, saya rasa ibu bapa dan penjaga usahakan untuk anak-anak mendapatkan juga tempat kerja yang selesa untuk mereka dapat pendidikan. Apa salahnya sekarang ni misalnya tak boleh pergi masjid sembahyang berjemaah. Inilah masanya barangkali mengeratkan hubungan kita antara keluarga. Pastikan kita membimbing sembahyang solat berjemaah, meningkatkan kerohanian, semangat roh spiritual itu dipeningkatkan. Jadi kita melengkapi keperluan pembangunan holistik anak-anak kita. Baik, terima kasih kepada Datuk Muhammad Ali Hassan, Pengerusi Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN berkongsi tentang penambahbaikan PDPR dalam pendidikan negara. Sekali lagi terima kasih Datuk. Sama-sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita juga akan bersinggah pula untuk meninjau aspek lain. Kita hari ini akan berbincang tentang aspek yang sedang kita perjuangkan, tentang Palestin, tentang Gaza yang sebagai hari dijarah ramai mujahidin yang gugur, ramai anak kecil yang terkorban, akses kepada kesihatan, kepada pendidikan musnah, ditambah pula dengan COVID-19. Bayangkan keruntuhan yang berlaku di bumi Gaza. Rugilah kalau kita tidak berjuang bersama dengan ilmu dan kebijaksanaan kita untuk membantu, dengan jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, jihad dengan semuanya sekali untuk membangunkan bumi yang amat kita cintai. Sampai sini dalam Malaysia hari ini.